Terima kasih Saudara Abdul Karim Gulam yang telah pun mewara-warakan program-program ataupun perkara-perkara terkini yang akan berlaku sepanjang festival kita ini. Terima kasih Abdul Karim Gulam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya, salam keluarga Malaysia. Yang berbahagia Dato' Zainal Abidin Borhan, Ketua 1 Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia, KPNA. Yang berbahagia Dato' Yasni Madlani, Presiden Badan Bahasa dan Sastra Sabah Bahasa, ahli panel forum, Tuan Moderator kita pagi ini, para peserta dan hadirin yang dihormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini, hari yang kedua Festival Kesusastraan dan Kesenian Antarabangsa Sabah 2022. Pada pagi kemarin ataupun pada hari kemarin kita telah pun adakan bengkel dan forum, dan Alhamdulillah telah dapat dilaksanakan dengan lancar dan jaya. Syukur Alhamdulillah. Dan pada pagi ini kita teruskan lagi program dengan sesi forum bertajuk Seni Tampak Kontemporari Sabah. Dengan itu dipersilakan moderator forum kita pada pagi ini, Encik Fazal Siddiq ke pentas. Dipersilakan. Jadi sebelum memulakan sesi forum pada pagi ini, kita berkenalan dahulu dengan Tuan Moderator kita yang telah pun berada di pentas dan sedang duduk dalam keadaan yang siap sedia pagi ini. Itulah dia saudara ataupun Encik Fazal Siddiq dari Balai Seni Negara. Diberikan tepukan kepada beliau. Baik, Fazal Siddiq dilahirkan di Petaling, Jaya Selangor. Beliau merupakan kurator di Balai Seni Negara. Maaf saya. Sejak tahun 2010. Beliau berkelulusan Sarjana Muda Seni Halus di Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM. Beliau pernah mengikuti pengajian Sarjana Seni Rupa Asia Tenggara di Pusat Kebudayaan Universiti Malaya di bawah kelolaan pelukis dan pensejarahan seni Malaysia Reza Tiadasa. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana pengajian penterjemahan dan interpretasi di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Sebelum menjawat jawatan kurator di Balai Seni Negara, beliau merupakan pensyarah seni halus di UiTM, Segi University College and Art Film Design Academy (FDA) di Kuala Lumpur. Dan beliau aktif menyumbang penulisan di majalah dan akhbar seperti Dewan Budaya, Seni Kini Berita Harian dan blog. Buku pertama beliau, Seni untuk Rakyat, esei kurator, menghimpunkan penulisan kuratorial terpilih beliau, diterbitkan pada tahun 2020. Jadi itulah biodata beliau, dan itu kita serahkan sesi untuk dikemudikan oleh Encik Fazal Siddiq. Persilakan. Tuan Suara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih pengurusi Cik Yasmi Yaakob dan para hadirin yang hadir untuk forum pada pagi ini. Seperti yang dimaklumkan oleh pengurusi, nama saya Fazal Siddiq daripada Balai Seni Negara. Untuk forum kita berada dalam festival. Kita berada dalam festival Kesusastraan dan Kesenian Antarabangsa Sabah 2022. Asalnya saya dimaklumkan bahawa festival ini namanya sebelumnya adalah Festival Penulis Sabah. Yang telah dinaiktarafkan ke itu Festival Kesusastraan dan Kesenian Antarabangsa Sabah 2022, atau nama singkatannya SILA Festival, yang berlangsung pada 3 hingga
5 Mac. Okay, forum kita pada hari ini bertajuk Masa Depan Seni Tampak Contemporary Sabah, anjuran Badan Bahasa dan Sastra Sabah ataupun Bahasa kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Moni Art Gallery lah, Puan Moni Acil kita di depan ni. Okey, masa seminar kita ni berlangsung selama lebih kurang 2 jam. InsyaAllah kita ikut masa oleh penganjur lah. Okey, saya nak jemput panel kita. Pertama, Dr. Zahmi Sahibir, silakan ke pentas. Dr. Zahmi Sahibir daripada Universiti Malaysia Sabah. Kedua, Noami Kato, pelukis Jepun yang telah meletak di Sabah. Silakan, please. Dan seterusnya Helen Dutch, pelukis Belanda yang juga telah meletak di Sabah. Silakan. Okey, ini adalah peserta panel-panel kita lah yang kita raikan pada hari ini. Okey, saya teruskan untuk forum kita. Sebenarnya masa depan seni tampak kontemporeri Sabah, sebelum tu dengan izin kita punya program ni akan berlangsung dengan 2 bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris lah, sebab kita ada banyak antarabangsa kita. Okey. Untuk pengetahuan, tajuk forum masa depan seni tampak kontemporeri Sabah ni telah difikirkan oleh Mon Art Gallery ataupun Mon kita berdasarkan tulisan saya dalam Dewan Budaya Masa Depan Seni Lukis Malaysia. Kata beliau, tulisan saya ini merangkumi keseluruhan lah tentang masa depan, apa yang akan kita dapat lihat dalam masa 10 ataupun 30 tahun akan datang terhadap perkembangan seni lukis ataupun seni kontemporeri Malaysia lah. Okey. Dari sini agak panjang, saya hantar di Dewan Budaya pada tahun 2018 dan keluar pada bulan Februari kini. Dan dalam esei ni saya ada kategorikan 4 pemain utama dalam seni rupa ataupun seni lukis ataupun seni tampak. Istilah seni lukis boleh juga disebut sebagai seni rupa, ataupun seni rupa ni banyak digunakan di Indonesia. Dan di Malaysia ni kita lebih gunakan seni lukis dan seni tampak. Okay, dalam tulisan saya ni saya ada kategorikan 4 pemain utama, iaitu pelukis, peranan pelukis, peranan galeri, peranan kolektor tu sendiri lah. Okay. Ini antara gambar-gambar yang dan peranan-peranan institusi itu sendiri. Ini telah dipenangi oleh pengusi tadi, tak pasal saya sebut. Okey, untuk tambahan sikit dari pengusi ada sebut tentang apa buku. Saya baru menghasilkan buku yang bertajuk Seni Untuk Rakyat, esei kurator ni. Sebab dalam buku ini yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh Pustaka Taman Seni. Dalam buku-buku saya ni, sebelum saya ada selitkanlah esei tadi dalam kandungan ni kan, dalam ingat dalam yang nombor 7 atau 8 juga. Ini kalau boleh saya postingkan sikit buku ni dia main. Okey, saya kenalkan panel kita yang pertama, Dr. Zahmi Sahibir, Universiti Malaysia Sabah. Dr. Zahmi anak kelahiran anak badan laut yang merupakan pensyarah kanan di Akademi Seni dan Teknologi Kreatif ataupun nama singkatannya ASTIF, Universiti Malaysia Sabah. Beliau mendapat pendidikan sarjana muda seni halus dari Universiti Malaysia Sarawak ataupun UNIMAS. Kemudian melanjutkan pelajaran sarjana dan doktor falsafah dalam seni visual di Universiti Malaysia Sabah UMS. Selain menjadi pendidik, beliau juga adalah seorang pelukis yang aktif mengadakan pameran di Sabah dan di luar Sabah. Dr. Zahmi juga pernah dilantik menjadi ahli lembaga Balai Seni Negara. Kini beliau aktif mengusahakan projek komuniti di Pulau Lekaton. Dr. Zahmi, nanti kita akan dengar tentang projek komuniti nanti lah kan. Nama baru pulau tu disebut sebagai Pulau Six Sabah.
Okey, dan seterusnya Noami Kato. Di tengah-tengah kita ni. Noami Kato adalah salah seorang pelukis kelahiran Jepun yang kini telah menetap 20 tahun di Sabah. Beliau memiliki ijazah sarjana muda pendidikan seni dari Yokohama National University Jepun dan ijazah sarjana dalam pendidikan seni. Ini orang pendidikan Kalau ada cikgu-cikgu seni visual, mungkin lepas ni boleh bersembang dengan beliau. Dari Osaka Koiku University Jepun. Tahun 2003 beliau menjadi pensyarah bahasa di Sabah, bahasa Jepun di Sabah. Dan selama 7 tahun, tetapi keinginan menjadi pelukis sangat kuat dalam dirinya. Beliau aktif mengadakan pameran di Balai Seni Lukis Sabah sejak tahun 2010 lagi. Antara pameran yang melestarinya adalah pameran karya undangan dan pameran wanita Sabah. Karya Nomi memperlihatkan gaya seni lukis animasi Jepun dengan subjek warisan masyarakat tempatan di Sabah. Saya orang penterjemahan, kalau boleh terjemah sikit. Noami Kato is an artist who was born in Japan. She lived more than 20 years in Sabah. She had bachelor degree in art education from Yokohama National University, Japan, and master in art of education from Osaka Koiku University, Japan. In 2003, she was appointed almost 7 years as a Japanese language lecturer, but she had the big intention to be as an artist. She is active to have an exhibition in Sabah Gallery since 2010, and the show that she exhibited at Sabah Gallery such as Invitation Exhibition and Sabah Women Artists Exhibition. Nomi make a lot of art based on flora and fauna in Sabah. Seterusnya Puan Helen Dutch sebelah saya ni, pelukis Belanda. Beliau adalah pelukis wanita yang berasal dari Belanda. Which part in Belanda? No, I'm from Belanda. In Holland, Yes. Netherlands. Which part in Belanda? In the middle. In the middle. Yes. Okay, in the middle. Yang menetap lebih 10 tahun di Sabah. Dan beliau memperoleh ijazah sarjana muda dalam bidang seni bina, dalaman ataupun in-house architecture daripada Universiti di Belanda. Latar belakang dalam bidang seni bina yang menghasilkan model-model rumah dan bangunan beliau banyak menghasilkan kadang-kadang 3 dimensi seperti arca yang menggunakan bahan-bahan kita semula daripada kertas, seperti kertas surat khabar, kertas buatan dan kertas tanah liat. Selain itu, beliau juga menghasilkan catatan abstrak yang bersabitkan kehidupan dasar laut di Borneo. Helen Dutch is a Netherlands born woman artist who has lived more than 10 years in Sabah. She holds bachelor degree in house architecture from University in Netherlands based on architecture background, who produced house and building models. She had produced a lot of three-dimensional works such as sculpture using recycled material from paper like oil newspaper, paper pulp and paper clay. At the same time, she also produced abstract painting based on underwater work in Borneo, right? Okay, kita teruskan kepada slide saya seterusnya. Okay, untuk kita melihat secara keseluruhan seni lukis ataupun seni kontemporari di Sabah ni, kita perlu melihat sejarah ataupun kronologi dia lah. Okay, ada dua orang kata dokumentasi yang saya kira penting untuk saya kongsikan dengan hadirin pada hari ini, iaitu dua buku ni. Sejarah Perkembangan Seni Lukis Sabah yang ditulis oleh Ismail Haji Hashim, diterbitkan oleh Universiti Malaysia Sabah tahun 2005. Lepas ni mungkin boleh Sabah tak jauh kat sini kan, boleh cari buku ni. Satu lagi pun sama, diterbitkan oleh universiti yang sama. Tajuk dia Pelukis Kontemporari Sabah Memperkasa Tarikan Pancongan di Negeri di Bawah Bayu. Penulis dia Haji Baharudin Muhammad Barus. Beliau pun pernah jadi ahli lembaga Balai Seni Negara. Dua buku ni saya rasa penting. Tapi untuk kita menelusuri sejarah daripada kontemporari ni, kita perlu lihat juga sejarah awal dia tu dari mana kan. Kalau ikut dalam penulis buku ni, Ismail Haji Hashim ni, dia menyebut
Teknologi Sabah ni dah mula tahun sejak 40-an lagi. Dan dia kembang 40-an, kedatangan kolonial di Sabah mengembangkan sampai tahun 50-an. Dan dalam buku 3 dia sebut tentang peranan institusi seperti pelukis dari kalangan guru maktab yang dilatih untuk menjadi guru kepada murid-murid di sekolah. Dan ia masuk juga tahun 70-an punya senario bagaimana. Dan seterusnya kalau tengok bab yang keempat tu, pelukis kontemporari Sabah, macam pada hari inilah, dia dibagikan kepada dalam 7, iaitu pelukis kontemporari Sabah, pelukis galeri gaya, ini yang kata gerakan seni yang ada di Sabah lah, yang berlaku di Sabah. Sabah Institute of Art, pelukis kumpulan Pop, pelukis keluarga Ho, dan pelukis bakat baru. Ini yang kata bakat muda lah. Nanti kita pandai sedikit cerita tentang bakat muda, sebab balai sekarang ni ada pameran pertandingan bakat muda sezaman, dan di Sabah ni ada wakil dia lah. Dan okey, ini untuk pelukis Sabah. Ini saya sebut tadi bakat-bakat muda sezaman. Untuk contemporary, kebanyakan karya contemporary sezaman ni banyak dihasil oleh pelukis muda lah. Pelukis lulusan daripada UNMS kan, Limas yang telah bergerak di Sabah. Untuk bakat muda sezaman ni, kita ada wakil Dr. Zami Saibin ni, dia adalah pakar rujuk untuk negeri Sabah. Okey, untuk pengetahuan bakat muda sezaman tahun 2021 ni, dia diadakan secara di lokasi, maknanya di luar daripada institusi ataupun di luar balai lah. Dan terdapat peserta-peserta yang dipilih oleh kurator untuk memperagakan karya mereka di luar. Kita tengok dalam peta tu, di Semenanjung ada beberapa bilangannya, di Sarawak ada 12 kan, di Sabah ada 5. Ada 4 peserta. Dan setiap negeri ni kita lantik pakar rujuk setiap zon. Macam Dr. Zahimi Sahibir ni, dia zon Borneo Sabah lah kan. Okey, ini antara karya-karya yang dicadangkan, karya kontemporari yang dicadangkan dilaksanakan di event ini. Cadangan tempat dia di Pulau Sik ataupun Legaton daerah kita Sabah ni. Nanti mungkin kita boleh minta Dr. Zahimi kita panjangkan lagi tentang karya ini kan, sebab ibu terlibat secara langsung Okey, sebelum tu saya ada 2 slide lagi untuk kongsikan slide seterusnya dia tak gerak. Tak gerak. Dia tak gerak. Siap tak gerak. Yes, but still maksudnya cable. Dia ada tiga. Yang ni sudah terbang. Tak, saya tutup dulu Baru dia berkat. Try spray. Try. Try.
kasih punya jurulatender kita, bantu saya. Okey, saya daripada Balai Seni Negara di Kuala Lumpur. Jadi saya nak kongsikanlah sedikit tentang karya pelukis Sabah ni dalam koleksi seni negara. Untuk pengetahuan, ada tiga cara perolehan Balai Seni Negara. Pertama, kita peroleh karya pelukis negara kita ni secara sama ada di Sabah atau di luar Sabah, secara pembelian. Pembelian tu maknanya kita mana galeri majukan cadangan perolehan dan kita beli oleh galeri itu. Yang kedua, cadangan melalui daripada hadiah maknanya pelukis tu pun boleh cadangkan karya mereka untuk dihadiahkan dan mereka kena isi beberapa dokumen lah. Dan yang ketiga melalui komisen. Maknanya komisen tu ialah kita minta pelukis tu adakan jemput dia menghasilkan satu karya dan kita akan bayar karya-karya yang dihasilkan tu. Okey, dalam koleksi balai terdapat 15 pelukis 15 pelukis yang tinggi Sabah yang ada dalam koleksi balai lah. Kalau tengok dalam situ mungkin kita saya besarkan sikit lah kalau besarkan. Besarkan sikit. Besarkan sikit. Tak boleh lah. Tak boleh, tak apa. Slide. Tak apa. Mungkin saya boleh tengok kat sini ada apa? Amri Ganang, ada Awan Damit, ada Ana Chan Choi Han, Bayu Tomo Radikan ada 22, Marisa Maria Ilan ada 9, Muhammad Fuad Arif ada 1, Rashid Faizul Ramli ada 1, Chan Kaliang ada 1, Nadim Muslim Mutajim ada 2, Kevin Cak Kok Leong ada 9, Datuk Muhammad Yaman Haji Ahmad Mus ada 3, Sebating ada 3, Cik Zani kita ada 1, dan Muhammad Asbari kan ada 1. Seterusnya ini antara karya-karya je lah tadi kan. Yang di Ganang Profesor Ku Aziz. Ini adalah Awan Damit. Kita ada beberapa siri beliau dalam koleksi kita. Ini siri Gunung Lereng. Ini lakaran beliau. Ini adalah siri, ini bukan siri, ini Ikram Kebangkitan. Ini adalah persembahan. Ini siri EOC, Essence of Culture. Siri ni lama dia menghasilkan banyak karya yang dia hasilkan. Ini EOC, siri EOC. Okey, ini Ana Chan. Okey, Ana lagi. Ini Bayu Utomo ada Arca dia. Dia adalah pelukis figuratif Bayu Utomo ni. Karya-karya asal dia, kita banyak karya-karya tahun 90-an yang dalam koleksi kita. Dan tahun 2010 itu kita ada buat pengkoleksian karya-karya cetakan litografi yang macam ni. Saya sendiri yang kata tu pergi ke studio beliau untuk melihat sendirilah. Dan karya ni bila diangkat ke lembaga, mereka setujulah untuk dijadikan sebagai koleksi Balai Seni Negara. Ada banyak dan untuk litografi. Okey, 2010 kita buat pembelian litografi. Ini karya catatan beliau tentang pelohan. Ini adalah Ilan, banyak karya-karya cetakan dan fotografi dalam koleksi kita. Dan yang paling ikonik tu adalah karya-karya yang sebeginilah. Yang ini gambar-gambar lama tu, gambar tahun 70-an tu, bila dia susun semula, disusun semula. Gambar apa? Polaroid kan. Okay, ini tentang Sabah. Ini instalasi saya pernah mempamerkan karya beliau ni tahun 2018 pameran minta perhatian karya-karya Arca instalasi untuk Balai Seni Negara.
yang berlangsung selama setahun lebih. Ini Pak Arif, karya kontemporari yang menggunakan video antara dalam video. Ini adalah pelukis baru Muhammad Faizul Ramli. Ini adalah pelukis baru juga. Ini adalah koleksi yang kita kumpul di masa kita jadikan pameran Bakat Muda Zaman. Jadi untuk banyak seni kontemporari, banyak yang kita kumpul dengan mencukir bakat baru ni lah, bakat muda zaman misalnya. Okey, ini adalah Muslim kajian ya. Orang Bajau. Penunggang kuda Bajau tradisional tahun 2004 cerminnya atas kampus. Okey, ini masih lagi beliau. Ini akarnya agak besar ni, dasi sifat dia. Kotak, dia lantangan. Okey, ini adalah Chevy Chuck Leong Pelawing, masih lagi Kevin. Karakter beliau ni banyak memperlihatkan identiti di warrior, sebagai komutasi lah dan sifat-sifat kepahlawanan lah orang etnik di sini. Kevin Chuck Leong lagi. Okey, ini adalah Datuk Muhammad Yaman arwah. Karya-karya beliau ni terbagi sebagai karya abstrak geometrical abstract geometri, ya, menggunakan buka-buka satah-satah. Masih lagi dari zaman ya. Seterusnya ini Sabanting, Pakaian Nasional Dusun, Tindak Kota, Pakaian Nasional Masyarakat di sini, dokumentasi terhadap seni tekstil di sini. Semasa lagi Sabanting, ni kita punya data zamin kita lah. Siri Jerome, Siri Jerome. Ada berapa banyak karya Siri Jerome? Sekarang dalam 300 pieces. 300 katanya, 300 buah karya dihasilkan. Muhammad. Okey, kita terus kepada perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan masa depan seni kontemporari di Sabah. Dan saya ada beberapa soalan lah nak tanya. Tadi seperti saya sebut tadi, kita punya forum ni dia berlangsung selama 3 pusingan, kan? Dan lepas 3 pusingan tu kita akan buka soalan lah jika ada soalan daripada para hadirin yang hadir pada hari ini. Okey, untuk yang pertama ni saya nak tanya Dr. Zamir dulu lah, kan? Pada mikrofon kita tahu kan setiap gerakan seni tu di Sabah ni terutamanya memerlukan pelapis ataupun pelukis lah yang akan mengambil alih pelukis kontemporari yang ada di Sabah pada hari ini. Boleh tak Doktor ceritakan sikit kenal dengan Akademi Seni Teknologi Kreatif ataupun ASTIF sendiri? Apakah Akademi telah lakukan dalam menyediakan pelukis muda di Sabah ni? Silakan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning for our panel, Helen and Naomi. Bila bercerita tentang seni di Sabah, firstly kita kena sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Datuk Muhammad Yaman Haji Ahmad Mus. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Okay, sebelum saya menjawab soalan moderator sebentar tadi, perkembangan seni tampak di Sabah ni memang terlalu awal lah. Salah seorang dari saya adalah bekas guru. I am a teacher before this. So in 84 we will start Sabah Art Gallery, production by arwah Datuk Yaman. So di situlah berlakunya perkembangan seni lukis mengarah ke seni kontemporari lah. Sebab saya ada sediakan slide selepas ni, nanti kita akan tengok lah, kita akan kongsi. Okay, berkaitan dengan our education. Firstly, in Sabah kita ada 2 organisasi. Institusi itu Gaya College, before that Gaya College. Second is University Malaysia Sabah.
University Malaysia Sabah have a long history, start from the School of Art to Faculty Humanities and Arts. Now we have Academy Arts and Technology Creative. So di fakulti ini kita ada 3 program, iaitu kreatif, penulisan, second is the music, third is the visual art. Even I have a lot alumni here, Bilin, Josri, I think so I have here, Chong. Ini semua produk-produk daripada akademi seni lah. So akademi seni dia seperti another university doing in fine arts. So still subject something like in fine arts. If you're doing a drawing, painting, something like that, sculpture, even theory, kita juga akan belajar. Jadi teringat kata-kata ini. I still remember what Datuk Yaman said to me. That time in early 2000 something like that, 2001 something like that. So Datuk Yaman suggest me, I nak mohon jadi director for the Sabah Art Gallery this time. But Datuk Yaman kata dengan saya, dia kata, Zaimi, kalau you jadi pengarah, you tidak dapat membantu anak Sabah in art, especially in visual art. So dia suggest saya untuk ke university, become a lecturer. So I follow what Datuk Yaman suggest to me. So I go to university and then I become a lecturer. So daripada situ saya nampak macam mana nak melahirkan pelajar-pelajar dari Sabah, especially in arts. For information for audience today, Sabah sebenarnya ramai anak-anak Sabah yang berbakat dalam bidang seni. Sangat-sangat berbakat. It's not only in visual art, but music, penulisan, performance arts. Mereka semua sangat berbakat. Cuma ruang yang tidak ada. Jadi di Sabah kita mendidik ke arah itu, dan especially di Sabah is a different to another state, especially di West Malaysia. Di Sabah kita punya tujuan ialah Borneo. Anything else you doing in arts, make sure have a touch about the Borneo, especially in social culture, social economy, so on. So kita nak lihat. Nanti saya akan share slide saya, nanti kalau diberi peluang nanti saya akan bagi cerita lebih lanjut lah. Okay, terima kasih. Terima kasih Dr. Zaini. Kita balik pada Nomi. Actually, when you first time came to Sabah, what do you think about this state in Borneo, and how about arts and culture, especially visual art here? Okay, so first of all, good morning. First of all, I want to apologize my Bahasa Melayu ability. Even I stayed here for 20 years. My level of BM is about Tamu, Bahasa Tamu. So what I say is reply might be not, collaborate with Dr. Zaimi's answer or the audience. So I first apologize, and today I'll try to say my opinion about Sabah art scene from my own background, which is I was born in Japan, but I spent many years outside Japan. Namely Egypt. Because my father was engineer to send by company, so our family also follows. So Egypt, United States, and here. And my interest is actually it's not mainstream of art. Like mainstream of art is painting, sculpture, which is very orthodox. But I also practice that. At the same time, I also love to do something that is new to me, which is fabric, using a color pencil, using a clay. Something is not mainstream, so I can also say some opinion from my side about Sabah. What do you think about the art and culture, especially in visual art in Sabah? Yes, so
it's very difficult to say in one word. But from 2003, I stay here. I try to participate in exhibition by Sabah Art Gallery. What I see is maybe if I participate and show my artwork with a different style, I might give open eyes to many people, including audience and artists as well. Because I've been to different part of the world, displaying, seeing many kind of art styles. So, and right now, mainly I've seen is two-dimensional, especially painting is the mainstream. I really hope that there will be more different kind of style and tolerance from the audience and art supporters to accept different kinds of expressions to widen and enrich for artists and also the public at the same time. Okay, thank you. Okay, to Helen, what makes you as a European to come to Borneo, especially to Sabah as a base for this kind of works? You are here still since 2011, right? Sorry? You are here stay here still in 2011, right? 2011. What made you come here to produce our work here? We just fell in love with Malaysia 25 years ago, with the way the people think and behave. It's so kind and everything. That's why we fell in love. Then everybody in West Malaysia said, oh, but Sabah is even better. So we turned to Sabah, and the moment we could afford to leave the Netherlands, so my husband got early retirement, and then we come here. And then I could finally have time to express my art. I'm self-taught, but outside interior architect business. I haven't done any other art schooling. So it was really nice to just explore whatever I like. But I see here in Sabah, it's still what you said, very two-dimensional, very low-key, the visual arts, the contemporary art. It's still a little child here in Sabah. So I think there's a lot of potential to grow here. Your background is quite interesting because you are a bachelor in the architecture in-house. Can you elaborate what you studied in the Netherlands, what the courses, the architecture in-house? Can you elaborate the courses itself, what you studies over there? Well, it's a few years education, and they teach you a lot about materials, like 60 different kind of woods. I know how they look and what you can do with it. But I've done that 30 years ago, and I think the only thing that lasts was a view on visual art. That stays with you, not all the knowledge they try to learn you about woods and other materials. Yeah. Because when I saw your work, you produce a lot of sculpture. Maybe you have the connection between architecture and sculpture, right? Yes. Because you produce a lot of the sculptures, fauna in Sabah, like tigers, rhinos. Right. I think it's quite interesting because you liberate from the architecture to the visual art. Yes. Okay, you want to say something? No. Okay. But that's the three-dimensional thing of in-house architecture. You're not flat. You're not two-dimensional. You're three-dimensional. Okay, kita kembali kepada Dr. Zaimi. Pada pandangan Dr. Zaimi, dalam mendepani masa depan apa yang dilakukan dalam memantapkan lagi seni tampak di kontemporari Sabah di sini. Apakah yang cabaran yang kita hadapi dalam memantapkan lagi di Sabah di sini, di kontemporari Sabah? Okay, terima kasih moderator. Thank you.
bila melihat nak memantapkan, saya telah berada dalam seni di Sabah ni lebih daripada hampir-hampir 30 tahun. Daripada zero sampai sekarang. So, apa yang saya lihat ya untuk memantapkan dia, Sabah is, if I compare to another, especially in West Malaysia, we have a lot gallery here, even a collector. So it is the first factor untuk memantapkan perkembangan seni tampak di Sabah. So untuk ke depan kena ada satu usaha yang saya anggap sebagai penjentik. Maybe from the state government, something like that, to provide some facilities. But if a Sabah Art Gallery is considered flash to exhibit something like that, so mungkin sudah tiba masanya untuk mengasah bakat-bakat yang ada di Sabah ni untuk dimantapkan dengan pelbagai kemudahan. So far kita ada University Sabah Foundation, University College Sabah Foundation. Kita ada mulakan pada tahun 2013. So I dipinjamkan daripada Universiti Malaysia Sabah to University College Sabah Foundation to set up the program and then set up the gallery and program. So we will have exhibition in another place, termasuk di Beijing dan juga di Paris. Satu. Jadi bila usaha itu telah dimulakan tetapi terhenti begitu saja. So apa yang saya lihat untuk di Sabah, sudah tiba masanya untuk merangkak satu strategi plan untuk pembangunan seni tampak. Walaupun kita maklum a lot of mentality about the visual art, especially fine arts. Arts ni tidak begitu nampak dilihat terlalu keberadaannya dalam dunia akademik ataupun dunia sosial itu tidak setara dengan bidang lain. Jadi perlu diangkat. Because arts ialah satu benda yang merengkumi kehidupan manusia. Even you pakai baju pun is arts, designer, right? You doing you shoes, even designer, rumah pun arkitek. It's talk about the art. So kenapa kita tidak diangkat art? So saya rasa perlu ada satu usaha, satu rangka plan jangka panjang untuk pembangunan seni di Sabah lah. Jadi buat masa ini saya bergerak dengan sedikit bantuan from the National Art Gallery, cuba membawa seni itu ke satu arah yang lebih dimanfaatkan. Dan orang tak pernah terfikir pun bahawa menghasilkan satu karya di pelosok jauh di pedalaman, di kepulauan, kenapa persoalan seperti itu? Sebab saya nak mengangkat seni memberi manfaat kepada komuniti. Jadi kita perlu melihat, nak memantapkan seni is not talk about you doing artwork, you doing painting or sculpture. After that, you finding a collector or art buyer to sell. But now I think about the functionals, especially something like a sculpture, right? So kita akan lihat arts sebenarnya memantapkan seni is not talk about you doing painting, you doing sculpture, and then you sell about that. No, my vision is I doing artwork. It's not based on gallery, but based on the very rural location, and then functional. So maksud dia seni itu telah berfungsi dan membantu sesuatu komuniti ataupun suatu kawasan. Imagine kalau di Sabah ni ada 100 artis ke 100 lokasi di seluruh Sabah membuat dan berfungsi. Nanti saya akan share apa yang saya buat dalam masa tahun 2 ni dalam slide saya. Jadi saya untuk memantapkan seni kena ada satu usaha untuk membawa satu seni, makna seni itu different for the lama punya konsep, iaitu buat painting, buat arca, melukis dan jual. It's not survive. Tapi kita kena lihat the art punya fungsi. Art juga berfungsi sebagai menjana pendapatan pada orang. Okey, jadi itu saya nampak kalau di Sabah. Sebab Sabah yang sangat-sangat, I give something like this lah. If I talk about the Khazanah Sabah 100%, only 25 to 30% yang telah diterokai. Meaning that
you have a 70 ataupun 60% lagi yang belum diterokai. So kita kena gunakan itu dalam database. Thank you. Berkenaan dengan tadi mantap tadi kan, terlihat ada juga tu pelabur-pelabur ataupun orang luar yang datang ke Sabah ni dan melabur, misalnya Azman Hashim dari M-Bank, beliau telah membina Museum Azman Hashim, Galeri Azman di UMS. Saya tanya kepada Zemi, ada tak kerjasama antara UMS ataupun dengan korporat dalam pembinaan museum ini sendiri? Galeri Azman Hashim di-provided oleh Tan Sri Azman Hashim sebanyak 15 juta untuk build that Galeri Azman Hashim Galeri UMS. So dia dibangunkan untuk membantu secara very professional, very high level aduk di Sabah, dan sekarang dalam proses untuk utarakan aktiviti dia. Dan ini adalah satu sumbangan korporat yang pertama di Malaysia untuk universiti. 15 juta itu besar dan boleh melawatlah. Sepatutnya program ini pun di sana juga ni sepatutnya, tapi ada masalah teknikal kan. Jadi galeri ini akan menempatkan bukan hanya visual art. Dia juga ada ruang untuk performance, ruang untuk talk about the art. Di galeri itu dengan ada facility lah. Dan saya pernah utarakan kepada pihak penaja tu, sebab university, you know, university is a government. Okay, government nak give a funding for running this gallery tu mungkin agak take time kan. Jadi I suggest to the wakil agent for Tan Sri Azman Hashim to put something like around 2 or 3 million at the gallery for start untuk dia punya activity. Because macam Unimas dia have a Kerusi Piramli. Kerusi Piramli Petronas bagi 5 juta. 5 juta dia boleh running project. Tapi 5 juta tak pernah sentuh, dia hanya take interest. So I suggest the concept to Galeri Azman Hashim. Walaupun mereka minta saya jadi pengarah dia, I cannot be run because I am artist. Artis bila dah jadi pengarah hancur jadi pengarah kan. So itulah ya. Jadi terima kasih kepada Tan Sri Azman Hashim kerana melihat potensial Sabah, potensial Universiti Malaysia Sabah untuk menempatkan galeri yang begitu berprestij bagi saya lah. Terima kasih. Okay, back to Naomi. May I know, you born in Japan, right? Which part in Japan, Naomi? Near to Tokyo, a place called Yokosuka. Yokosuka. Okay. As an outsider, I want to know what Japanese think about the Malaysian art. Okay. What Japanese think about the Malaysian art? Okay, overall, and how about Malaysian art scene from your side actually? Okay, what? Because my memory not Okay. so good. So First question is what Japanese think about the Malaysian art? So, well, first of all, I'm not, like I said, I didn't spend all my life in Japan, so Okay. I don't know myself pure Japanese or not. Okay. But from my point of view, you mean Sabah art, is it? Yeah. Sabahan's art. I was studying in university, and all the time what I went to see around the exhibition in Japan and gallery was contemporary art. So that time was 20 years ago. Yeah. So that time, contemporary art, that time the most popular one was installation. Installation is not two-dimensional, not three-dimensional. It's using the entire place. It could be a sound, it could be something you can touch and play with. You can even smell. Some artists use spice. Yes. So there's no limit for art. When I was thinking what art is, and then I came here to another day. It was very limited. Okay. Is there any connection that you have? You studies art education. Is there any connection with your studies in the university with what you're doing here now in Sabah? I mean your works. It's
very much related because what I study was why art is important for anyone. Why art we need to encourage to do. Why even in school art is need to be taught. From my artist point of view, and the other day we had a small chat among us. Yeah. We all artists know art is important, but very difficult to put in words. You cannot explain. If it's mathematics, history, mathematics, you can use it for shopping, very practical. Language, of course, you need it to communicate, but art, is it useful? Is it like beneficial to anyone? But artists ourselves, we know the answer, but it's just so difficult to prove because there is no proof, but we just feel it. And that is, I still believe, that's the belief I was studying, and it's important, and I still do that. Even now, it can do some great impression by using art. What I feel, I communicate using my artwork. So if you see my artwork, is what I felt, very strong. Without using words, I let people to see and touch. So yes, it's very connected until now. Okay, thank you, Rami. Back to Helen. Okay, Helen, do you think National Art Gallery should open one more branches? Before this, we have a branch in Langkawi. The National Gallery, our base in KL, but we have one branch in Langkawi, Pulau Langkawi Island. But do you think National Gallery should open one more branches in Borneo, in Sabah? What do you think? Many more. You can't have enough. As you Naomi just said, I don't know how to express and say art is important. For me, it's happiness. If I create art, if I'm in my room, even if I have not have anything in my hand, but if I'm in my own room, I already happy, yeah. So for me, it's very simple. Even sitting here, I'm already thinking, what am I gonna do when I get home? The thing is, I grew up with art because I'm from Europe. In Europe, art is very evolved already, like you said. We have for 20, 30 years people doing contemporary art. We had the Cobra. They were in 1920. Cobra Group, right? In the Cobra Group, yes. And that was in the 20s. So we are already seeing art, visual arts, and things like that over 100 years. So for us, it's very natural. It's very logical. We can't think not having this. And I think Sabah is still. What I said before, it's like a child, it has to grow. And you can only do that if there are opportunities to show this new kind of arts and everything, so that people get used to it and say, oh, I can relate to it. But it has to grow, and it only can grow if there is more points where this can be done. So I hope the government can support this, that things are going to move. Okay, thank you, Helen. Okay, kita ke persiapan yang terakhir, kita kembali kepada Zaimi. Apakah peranan yang boleh dimainkan institusi seni negara seperti Balai Seni Negara dan institusi negeri seperti Balai Seni di Sabah dalam mendepani seni tampak masa 10 tahun hingga 30 tahun datang? Apa yang boleh kami bantu dalam betul kehadapan, memajukan lagi seni lukis di Sabah, seni kontemporari Sabah sini. Okay, terima kasih. Saya di antara orang yang lama jugalah pegang Board of Director for the National Art Gallery 5 tahun ni. Okay, organisasi, bila sebut organisasi, especially in National Art Gallery, Sabah Art Gallery, this is like a government
satu badan kerajaan, badan berkanun. Jadi kalau daripada sudut pandangan saya lah 10 tahun akan datang, Sabah dan Sarawak dia terpisah daripada Balai Seni Negara. Firstly, cadangan patut diadakan satu branch National Art Gallery dekat sini, dan saya pun faham mungkin di Terengganu akan ada satu branch selain daripada Langkawi. Sebab Sabah dan Sarawak perlu ada lah, di antara Sabah dan Sarawak mesti ada. Itu satu perancangan now 10 tahun akan datang. Yang kedua, peranan untuk membantu secara kolektif pelukis-pelukis di Sabah especially perlu dilihat oleh Balai Seni Negara. Saya tahu Balai Seni Negara banyak menggerakkan aktiviti ke Sabah. Yang kedua, Sabah Art Gallery mesti berfungsi sebab Balai Seni Lukis Sabah daripada awal saya banyak terlibat for the Sabah Art Gallery. I have a lot involved in the program, tapi selepas arwah Datuk Yaman passed away, saya pun dah down. Penubuhan dia adalah untuk memartabatkan karya-karya dan pelukis-pelukis Sabah. Itu dia punya method ataupun tujuan penubuhan Balai Seni Lukis Sabah. Jadi saya jawab soalan moderator. Balai perlu, terutama Balai Seni Negara perlu memperkasakan pergerakan dia ke Sabah, especially dari segi bantuan kepada. Dan salah satu yang saya perlu lihatlah, andai kata yang entrepreneur, yang art entrepreneur tu, tu perlu ada di Sabah. Meaning that sekarang kita hanya only berpusat di National Art Gallery. Mungkin National Art Gallery buat satu tapak dekat Sabah untuk buat program tu yang art entrepreneur tu. Sebab itu adalah satu peluang yang besar untuk artis. Itu cadangan yang pertama dari saya lah, mohon dipertimbangkan yang itu. Yang kedua, perlu ada satu dana untuk collect perolehan karya-karya Sabah ini. Jarang-jarang berlaku lah untuk Sabah. So itu kita lihat, dan kalau kita lihat karya-karya di Balai Seni Negara banyak sekitar dikolek di pelukis-pelukis di sekitar Lembah Kelang atau KL. So ini perlu dilihat lah. It's not talk about the bias, tapi perlu dilihat mungkin jarak dan masa yang menentukan faktor dia. Untuk Sabah Art Gallery, kita kena lihat memperbanyakkan aktiviti kesenian, especially exhibition. Sekarang exhibition pun agak terbatas, dan kalau saya lihat perkembangan seni tampak di Sabah, especially anjuran Balai Seni Lukis Sabah, kebanyakan senior artis tidak sudah involved, termasuk diri saya sendiri. So it's a question mark today. So kena dilihat yang itu. So itu saja dari saya. Masih. Okay, Helen, as an international artist, what you based in? Nomi. Sorry. As an international artist who based in Sabah, what do you want as an artist in Sabah? Well, right now, of course, our situation not so good with this pandemic. But for future, I wish there will be more support from. I cannot say in one how to say like a politician or I don't know financer, but anyone, any public to understand and encourage us and also themselves to do more. I think we just need more activity to feel many people that it's not bad at all to do art and also appreciate art and protect the art. So when I went to India, I had a chance to go to India in 2018. I arrived to International Airport in New Delhi. The first thing we saw was huge metal piece of artwork. The size is maybe 10 meters high. That is
It's just that it's like a showcase of India, the country itself, that they have a power and understanding towards art. And that can impress anyone who seen it, anyone who arrived. So if that can also happen here, any tourist visiting Sabah, or anyone who pass by in airport will be very impressed and will put in their memory that, wow, Sabah, it's very rich country. Okay. Okay. Helena. Can I say Okay, something? please. Yes. She keeps it very light. You're absolutely right, but I think we're forgetting the most important thing. Not for me, but for the Sabahan who try to make art. Money is important. If they can't make money, you can't buy food. So it's a very difficult job, if you want to say. So they are forced to divide their time in something that delivers money, because a lot of the visual art is very difficult to make money from. And I know it's not a nice thing to say, but money is important. Yeah. If you don't have money, you can't eat. So the only way to give this a push up is to get money from somewhere. Investors or the government or whatever. But I think this is a very big thing. If you want to try to make art, you still need to eat at night. So I mean for the Sabahan, not for us from overseas. But Actually, no mention about the art in airport, right? For your information, National Gallery have a program with the Malaysia Airport Berhad, maybe, to locate sculpture in 4 locations. I mean 4 international airport. We have in Kota Kinabalu Airport, one and Kuching International Airport, 2 more in KLIA and 1 more in Penang. So we select artists from each state to produce a public art. Please come to National to Kota Kinabalu Airport. You can see the artwork from the Sabah artists. Okay, back to Helen. Sabah have a lot of great artists like Wadamin, Bayu Utomo, and then I share with you, Kevin Chok Keryong, and so on. But all of them is not based in Sabah itself. Do you feel that we should migrate to the big city like Kuala Lumpur or Penang to recognize and become a great artist? Well, you probably need their help. But I think Sabah should try to make a statement, a point of themselves. I think a lot of times Sabah is like second compared to arts in West Malaysia. And I hate that. I want Sabah to be first. Yes. So no, don't go abroad. Stay here and fight to, like what you said with sculptures. It's a step, and there are more steps to come. Yeah. Okay, good statement from Helen. Actually, okay, Cik Zami, kalau nak kongsikan betul slide tentang Lagaton, sekejap saya buka ni.
Dr. Zami nak kongsikan projek komuniti beliau di Pulau Legaton mungkin kata sebab program komuniti ni saya rasa masa depan Sabah lah, masa negeri Sabah. Sebab komuniti projek ni dia banyak berinteraksi dengan masyarakat tempatan tu. Jadi saya nampak kelainan yang buat dia ke seni komuniti Sabah tu ialah seni komuniti sendiri ataupun komuniti projek sendiri lah. Jadi program-program ini dia cepat dapat dia punya penghayat dia sebab dia benar-benar berterus dengan khalayak sendiri lah. Maknanya kelak tu dapat tentang apa yang ingin disampaikan oleh pengkarya itu sendiri tentang projek yang dijalankan oleh pelukis. Untuk pengetahuan seperti yang saya sebut tadi, dalam betul tadi Bakat Penulis Zaman tu ada 4 peserta daripada Sabah, pelukis muda, ada di 4 lokasi, di Pulau Legaton, di Pitas, di Sanakan, ada 1 lagi 2 tu saya dah lupa di mana kan. Lagi 2 di mana? Oh, dalam talian. Untuk pengetahuan, tak semua karya-karya yang seni lokasi itu yang dia buat di lokasi-lokasi tertentu. Ada yang dia boleh dilihat di dalam media sosial seperti dalam YouTube kan, di dalam Facebook ataupun Instagram. Jadi Bakat Penulis Zaman pada edisi kali ini dia ni agak bervariasi sikit. Bervariasi maksud dia kita nak dekatkan lagi dalam situasi semasa COVID ni yang kita tak boleh berinteraksi secara ramai ni. Inilah cara kita untuk berhubung dengan khalayak kan, tentang bagaimana seni itu boleh kita rapatkan dengan masyarakat setempat sendiri. Ya. Teknikal kan? John. Nak pasang. Okey, kita minta tetapi mungkin boleh kongsikan kepada hadirin pada dalam dewan ni. Silakan. Terima kasih moderator. Mohon izin saya berdiri sebab kat situ pusing leher, sakit. Okey, next. Okey, ini saya seperti yang saya sebutkan dari awal, bila sebut seni lukis di Sabah, inilah individu yang banyak berkorban 24 jam sehari hidup dia untuk pembangunan seni lukis di Sabah. Okay, kali terakhir saya berpameran dengan beliau ialah pada 2011 berkenaan yang contemporary Sabah di Universiti Malaysia Sabah. Okay, next. Okay, saya punya pendekatan, saya punya pegangan untuk menghasilkan karya. Saya melihat kelokalan, keborneuan, kemalaysiaan dan kenusantaraan. Saya mula menterjemahkan falsafah ini sebab inilah yang kita ada khazanah di Malaysia dan di Nusantara. Orang luar yang datang ke Malaysia, especially di Sabah, dia tak tengok kita punya karya Van Gogh, Andy Warhol semua, Jackson Pollock. Dia tak nak tengok tu sebab dia ada. Apa yang orang tidak ada ini, kelokalan, keborneuan, kemalaysiaan dan nilai-nilai kenusantaraan dalam karya-karya kita. So itu yang sepatutnya kita bangunkan di negara kita. Dan alhamdulillah, balai saya tengok sejak akhir-akhir ini mengarah ke arah situ. Sebab itu terjentiknya seni di lokasi. Dan penyertaan ini saya buat dan saya telah bentangkan pendekatan berbeza dengan konsep. Sebab bila kita lihat di Indonesia, kenapa di Indonesia siapa yang sampai ke Ubud, mereka begitu mengagungkan kelokalan, karya-karya tempatan mereka, dan itulah yang orang akan kunjung untuk melihat dia. Itu yang kita ada.
yang perlu kita persembahkan ke seluruh pelosok dunia, bahawa itulah kita, itulah karya kita, supaya orang datang melihat. Kalau kita bagi tengok karya-karya Jackson Pollock, diorang pun tak ada. Museum Benko dekat Itali, kat Milan semua tak ada. Buat apa diorang nak datang? Ada nak tengok kita punya. So itu yang saya terapkan dalam karya-karya saya. Next. Okey, kita lihat ni karya-karya pelajar saya ya. Dia masih keborneoan dia tu saya terapkan dalam pengajaran drawing dia. Undur Ngadau, Mount Kinabalu. Inilah yang, ni drawing yang sempat saya catch up semalam sebab I have a court notice pro morning dalam pukul berapa semalam, so I ambil dalam 3 jam to do ini slide lah. Next. Okay, ini budak-budak yang daripada UMS lah. Dia doing, itu super realism. Ini seorang budak perempuan dari Keningau. Okay, next. Ini juga, so karya-karya drawing mereka memang kita basickan kepada Borneo. Okay, next. Ini saya lah. Ini Siri Pasak Bumi. Ini Siri Pasak Bumi telah dibangunkan lebih kurang start daripada tahun 2007. Pasak Bumi is talk about the bentuk piramid itu adalah bentuk yang paling kukuh. Kau rubah macam mana pun dia stabil. Pasak ialah pegangan. So dia berbalik kepada kita lah, apa pegangan hidup kita, apa pegangan pendidikan kita. So itu apa pegangan lah. Okay, next. Ini juga macam mana daripada Siga ya, Tanjak, yang dusun ada, kedai dusun, Bajau, rumus semua ada. So dia terjemahkan dalam batu karya. So dia lebih artistik ya, dari nilai-nilai geometrical dia. Next. Okay, ini daripada sembahan daripada masyarakat suku kaum Bajau Laut, diterjemahkan dalam bentuk karya dua dimensi, di mana karya-karya itu diungkap. Dan inilah yang orang luar nak lihat. Cuba kalau kita buat karya yang lain kan. Okay, karya-karya itu mempercembahkan satu cerita ya, kehidupan masyarakat suku kaum Bajau Laut. Next. Sama juga yang petak-petak ini sebenarnya merungkai kepada satu rumah ya. Di dalam rumah itu dia ceritakan dalam bentuk foto, bahawa dalam foto itu adalah nilai budaya, aktiviti dalam ruang itu, ruang dapur dan sebagainya. Itu ialah daripada adat bergunting ya, buntung jambul suku kaum kalau di Sabah lah. Banyak kaedah. Okay, next. Okay, ini daripada lepa-lepa, dan karya ini telah dibeli 50,000 dan telah dibeli oleh Galeri Petronas dan akan dipasang di Menara Petronas Kudapan Baru lah nanti. Next. Nah ini tentang ni Sabah juga. Next. Okey, saya selalu berpegang dalam karya-karya saya. Saya ni masa sekolah menengah saya aliran sastra. So buku Suatu Subuh Yang Bening, Seorang Tua di Kaki Gunung itu memang dah santapan hari-hari kan. So saya terpetik dengan satu cerpen babon dalam antologi ini, iaitu tulisan kita punya ni Abdullah Hussein, kau tak akan dapat berjalan lurus di atas garis yang bengkang-bengkok. Terus siapa yang baca cerpen ni fahamlah. Kena bacalah cerpen ni, babun. So maksudnya kita bila mengarah ke masa depan, kita tak boleh ikut lurus saja, ikut style kita, style lama. Kita kena ikut perkembangan semasa, ke zaman contemporary dan sebagainya. Okay, next. Okay, saya selalu berkarya berpegang pada falsafah ni. Karya yang sangat bermakna adalah karya yang kita tahu, yang dekat dengan kita, bahan yang murah. Dan jangan sesekali berfikir membuat karya untuk dijual, sebab kita akan stres. Dan saya tidak menerima tempahan. Okay, kita akan jadi stres. So ini my studio, my tempat saya kerja lah. Okay, next. Okay, saya bercerita selalu di karya saya. Nak tengok yang last kali. Ini karya-karya saya ilham daripada Pulau Lagatun ya. Saya nak say ini adalah daripada Pulau Lagatun. Macam mana karya-karya itu diterjemahkan. Itu dia punya siri, Underwater Illusion Series ni. Sebanyak 400 painting telah dihasilkan 20 tahun yang lalu. Next. Ini Pollution Series. Macam mana pencemaran di pulau, di lautan itu. Dalam karya ini telah dihasilkan 15 tahun yang lalu. Dan siri dia lebih kurang 120 keping.
Next, ini Shark series, a very famous dia punya series. Series ini selain daripada National Art Gallery, Dubai, Arab, Europe, yang banyak di Hong Kong di Hong Kong dan Singapore. Series ini berkaitan dengan middleman. Macam mana saya ilhamkan middleman. Contoh, give example, orang tengah pemborong membeli ikan dengan nelayan dengan harga murah misalnya RM1 per kilo, tapi the middleman dia boleh jual sampai RM20 sekilo. So di mana keadilan dia? Sebab nelayan terpaksa bercabung nyawa di laut, tetapi middleman senang-senang je jual. Sepatutnya di situ ada satu penguasaan. Itu dia punya konsep dari ini. Thank you. Next, the lionfish. Lionfish ni tidak banyak dihasilkan, dalam 70 keping saja. Sehingga hari ini masih lagi dibuat. Semua siri ini masih dibuat sampai hari ini. Okay, next. Ini grup series, of course, Zaimi, orang kenal grup series. Zaimi bila orang tengok, dia tengok background, orang tahu itu Zaimi je lah. Okay, ini ikan-ikan ni betul ada di Pulau Lagatun. Ini ikan sunuk ya, kalau orang Sabah dia tahu lah ni. Ini ikan sangat mahal, ya. Kalau dia hidup mencecar RM100 per kilo. Even they go to the restaurant Gayam misalnya, 1 kilo tu dah ratus kan. Okay, next. Turtle series. Ini saya punya island yang sebab bila dijaga pulau ni, green turtle ni memang ada sentiasa di situ lah. So kita kena jagalah. So from that I extract to dia jadi aduo kan. So ciri ini paling banyak juga dalam 400 keping pernah dihasilkan. Next. Sebelum tu saya minta maaf ya, saya sebenarnya bila sebut jumlah-jumlah lukisan ni nampak riak, rupanya nampak riak kan, sebenarnya itu hakikat dia. Saya setahun perlu menghasilkan 250 hingga 300 keping setahun. So you imagine di mana masa saya? Saya berkarya daripada pukul 8 hingga pukul 10 malam dan sambung pukul 3 hingga pukul 5 sehingga azan subuh. Saya akan datang ke office 5.30 pagi. Saya tidur 1 jam, pukul 8 baru saya mengajar. Itu saya punya sistem hidup. Tidak ada tua ni kurang sikit lah. Kalau sebelum ni 300, mungkin sekarang dalam 100 tahun. Okay, next. Ni coral series. Ini yang the latest series lah, Barakuda series. Okay, berkaitan dengan Barakuda. Ini macam mana Barakuda move. Okay, next. Okay, I talk about this. Okay, ini ialah projek-projek yang diadakan seperti moderator cakap. Ini ialah Barakuda, schooling Barakuda di Pulau Lagatun. Saiz ni besar kan? Saiz dia dalam 30 kaki kali 30 kaki, tinggi 10 kaki. Okey. Dan dana adalah sumbangan Balai Seni Negara from TBS, Tabung Bantuan Seni. So kita berkolaborasi dengan 2-3 orang pelukis dan pengajar muda Sabah plus dengan my student lah. So it's a simple, but dia punya pulangan pada komuniti ini sangat penting. Firstly, untuk in the future for the tourism, the rural tourism, pelancongan desa mungkin akan sangat berpotensial. Yang kedua, bila air pasang, ikan akan berkumpul di kawasan ini dan nelayan senang dapat ya. Ikan dia akan menarik ikan-ikan yang daripada laut dalam untuk ke sini. Nanti kita lihat hasil dari belakang. Okay, karya ini dihasilkan menggunakan kolaborasi dengan orang di situ lah, ya, komuniti di situ. So benda ni orang yang jaga, orang yang sustainable dan so on. Okay, next. Ini mungkin tidak pernah melihat di seluruh Sabah ni banyak sarang burung walit. I think this is the first time the audience lihat burung sarang rumah burung walit bermural. Nah, ini bermural ya, dia bermural. So my research, burung walit ni dia suka suhu gua. Dia berada di dalam gua, itu asal dia di gua. So I research dan kemudian I designkan, dijadikan dinding dia ni daripada gua supaya burung walit ni tertipu. Dia masuk ke situ kan dan berjaya. Alhamdulillah. Selepas siap seminggu, saya pasang sistem audio dia berfungsi dan burung memang sudah. Saya lupa share dia punya video dia, memang dah boleh masuk. Dan ini saya tidak akan, ini juga dana daripada Balai Seni Negara. Jadi maksudnya di sini, Balai Seni Negara bukan sahaja mengarahkan
satu pembangunan seni, tapi dia juga membangunkan satu pendapatan komuniti pada masyarakat ni. Hasilnya dia akan diserahkan kepada komuniti dan komuniti itu boleh memperkayakan lagi pulau itu dari unsur-unsur kesenian. Itu dia punya tujuan asal. So saya rasa Balai Seni Negara, projek Legatu ni adalah projek yang paling jauh dan paling sukar untuk ditembusi, dan alhamdulillah even our general manager, ketua pengarah orang itu dah sampai ya. Okey, jadi ini dia punya suhu kena jagalah. So dia di laut, the first di laut lah. So kita datang ke pulau kita akan nampak saiz dia ni boleh tahan juga lah ya. Okay, next. Ini ialah peserta bakat muda sezaman. Ini peserta bakat muda sezaman yang saya rasa pertama diadakan di Sabah, lokasi di Sabah, dan hanya ada 2 di Sabah, 1 di Senakan, iaitu saudara Malcolm, ini adalah saudara Henry. Tapi kalau kita lihat dia punya konsep, dia merujuk kepada community di sini, functional di sini. Macam kalau kita lihat di piramid itu ada ikan, ada perahu dan sebagainya, dia punya motif itu merujuk kepada tikar mangkuk suku kaum Bajau Laut. Kenapa pilih tikar? Sebab tikar itu menurut peserta ini adalah amalan harian mereka. Maksudnya ikan, perahu itu adalah jadi amalan harian mereka. Dan dia fungsional. Atas ada 2 lampu, dia consider kiri dan kanan. Bila orang masuk ke muara, dia tahu muara tengah di situ. And then di bawah dia ada sangkar untuk ikan, ada bubu. Dia kata ini adalah icebox. Icebox ni dalam bahasa orang pulau peti sejuk lah. Sebab orang pulau mana ada peti sejuk. So dia gunakan ini konsep peti sejuk. Dia kalau nak ikan dia ambil je lah, sebab dia tidak ada electricity dan so on. So itu karya ni, okay, karya ni. So karya ni di tengah-tengah laut. So air pasang kan banyak ikan lah di dalam. Dan yang menarik dia, bila malam dia ada solar. Bila ada solar, ikan akan berkumpul dan nelayan akan, kalau bahasa orang kampung, dia likung, dia sekeliling dia pukat the net, and then dia push water, and then the fish move to net. Okay, dia sudah kena tangkap ya. Ini, okay, next. Ini yang pertama. Ini arca dayung. Arca dayung ni besar ya. Dia punya skala tinggi pun lebih kurang 24 kaki. Dia menggunakan kayu jilak, sejenis kayu yang ada di pulau ni. Semua material selain daripada material metal diambil daripada pulau ni lah. So ini adalah konsep. The pedal is a universal subject yang dimulai oleh Red Indian pada awal dia ya. Seluruh dunia ada pedal. Tetapi untuk pedal kita di Sabah ni, untuk kepercayaan mereka mempunyai makna. Contoh pedal bila ke atas di laut, diangkat menekan ke atas, is considered as emergency, something like that. Dan ada juga masyarakat Bajau Laut dia guna dayung tu untuk panggil ikan dan sebagainya. So banyaklah kegunaan dia selain daripada mendayung. Okey, jadi bila air pasang, ikan-ikan akan mula berada di kawasan ni. Okay, next. Dan inilah ikan-ikan yang ada. Kalau orang Sabah dia tahu itu kan ikan belais ataupun parrotfish, iaitu tiger grouper sebelah, tiger grouper. Ikan-ikan ini kalau air pasang dia akan berada di kawasan arca tu dan kita hanya likung. Dan sebelum ini saiz ikan memang very small. Berarti meaning that sejak arca ni ada, dia mula daripada laut dalam tu. Okay, next. Itulah ikan melana. Ikan-ikan ni lah. Ini bukan cobaan, ini betul-betul. Kalau berpeluang ke pulau ni, bolehlah ya. Okay, next. Ini tu saya lah. Okay, next. Okay, jadi impak industri kreatif yang telah diilhamkan dengan bantuan tabung bantuan seni Balai Seni Negara besar kepada karyawan individu itu komuniti setempat mengenai prospek seni visual, berpotensi sebagai produk keusahawanan, menjaga pendapatan karyawan seni komuniti pelancongan desa. Ia juga memberi impak seni visual dan kearifan televisi sebagai penyumbang kelestarian sosioekonomi, budaya dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zaini. Sebelum kita buka soalan kepada hadirin yang hadir dalam program pada kali ini,
how founding can, very useful to the artist itself. Please elaborate founding itself. Oh yeah, sorry. Yes. One of the And yeah. Yes. Sorry. One of the things in Netherlands, what they do is if somebody has studied art, comes from school, and wants to pursue their art career, the government will every year select, I don't know how many, I don't know if it's 10 or 100 artists, and they will give them an assignment, a commission, to make 5 or 10 artworks, which the government will buy. So they have an income. So they can work on these, there is no restriction, they can do their art, what they like. So there's no restriction for them, they can explore what they like, but still have food on the table. And the government will buy it, and they will probably hang it in hospitals or whatever, or if it's statues in a hallway. But this way, these artists have a job and can do their art. Well, this is only one, yeah. Okay. Pasal funding ataupun pendanaan, Haider sebut tentang kerajaan di sana telah membeli karya-karya artis itu sendiri, dan karya-karya artis itu diletakkan di di tempat-tempat awam lah, seperti di jusi-jusi kan, maknanya dinding-dinding bangunan-bangunan itu dihiasi dengan karya-karya oleh pelukis, dan pelukis mendapat hasil pendapatan wang daripada pekerjaan itu sendiri. Saya ingat tentang satu program yang dianjurkan di tahun 40-an ataupun 20-an lah, semasa mereka mengalami kemerdekaan ekonomi, dan kerajaan mereka masa itu telah menemukan National Endowment Fund dan National Fund tu, pelukis yang mendaftar dalam program tu, dia ditempatkan di tempat-tempat bangunan milik kerajaan di awam, misalnya di Jawab Pos kan, di bank, di sekolah. Jadi ada dua cara. Satu, pelukis studio, satu lagi pelukis mural. Pelukis studio, kerja dia hanya menghasilkan karya di dalam studio. Apabila telah menghasilkan karya dalam studio, mereka kerja macam biasa lah, kerja macam orang pegawai awam yang perlu ada ketikat, paskat, dan tu diorang pergi tempat masing-masing lah. Pelukis studio, mereka kena hasilkan karya sebulan mungkin dalam 4 keping karya. Lepas menghasilkan 4 keping karya tu, dia kena bagi pada badan yang mendaftar mereka tu lah, dan mereka dapat gaji di situ. Dan karya-karya mereka tu diletakkan seperti yang Helen cakap tadi tu, di ruang-ruang awam sendirilah. Jadi orang awam boleh menikmati karya-karya tu di tempat-tempat yang saya katakan tadi lah. Lagi satu lah pelukis mural. Pelukis mural ni pula macam sekarang lah kan, ada pelukis graviti kan, yang di belakang-belakang rumah tu kan. Jadi masa tu tahun 20-an tu mereka telah mula adakan pelukis mural ni, melukis di bangunan-bangunan seperti Jawab Pos kan, di bangunan kerajaan, dan mereka dibayar secara bulanan lah. Itu bagaimana kita boleh menjana kewangan lah. Okey, saya buka soalan daripada hadirin. Jika ada soalan, sila ajukan kepada pengenalan kita 3 orang lagi ni. Silakan. Jika ada. Mic ada daripada tuan kita. Saya dengar ramai pelukis Sabah yang datang pada Tarik je. Tuan, silakan. Belakang dulu. Tak apa, mic dari belakang tu, pergi belakang dulu lepas ni tuan tu yang depan ni. Silakan. Tuan, sebut nama daripada mana ya? Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Binjai dari mewakili Persatuan Seni Visual Sabah. Okey, soalan untuk yang pertama untuk pihak Balai Seni Negara lah. Okey, apakah cadangan untuk
bukan cadang. Adakah pihak Balai Seni Negara akan membuat seperti macam Dr. Zaimi mengatakan pasal YAE untuk buat di Cawangan Sabah ataupun Sarawak, dan yang ini selain daripada YAE iaitu memberi ruang ataupun geran khas untuk pelukis di luar bandar. Maknanya sebab permasalahan dia yang ada setengah geran seni pihak yang ada bakat dan pelukis di luar bandar tu dia susah untuk menggunakan mengisi borang secara online lah. Itu hanya cadangan untuk ni lah Balai Seni Negara. Okey, untuk panel bermula pada era pandemik sekarang ni, apakah langkah ataupun alternatif lain sebagai pelukis untuk mempromosikan karya ataupun jualan karya di musim pandemik ni? Dan adakah pameran secara maya itu dia relevan ataupun dia efektif? Okey, itu soalan dia. Itu saja ya. Jelas. Terima kasih Encik Binjai. Ya. Sebenarnya soalan pertama tu dengan pendanaan tentang betul pelukis yang berada di luar luar bandar, maksudnya bukan di kawasan sentral lah, seperti Pasir Baru. Okay, untuk pengetahuan Encik Binjai, memang betul Balai telah ada satu program. Kita ada satu program untuk menjawab soalan tu, kita ada satu program nama dia Rural Art. Maknanya Rural Art tu ialah program betul pelukis mencadangkan projek-projek mereka diadakan di kawasan-kawasan di luar bandar, misalnya di desa Jadi dan mereka untuk mencapai dana tu, fund tu, di bawah tabung bantuan seni, mereka perlu mengisi borang secara dalam talian kan, sebab dalam dalam musim pandemik ni kita kalau boleh nak kurangkan pertumbuhan secara bersemuka tu sendiri, betul. Jadi kita adakan satu platform di mana kita telah membina borang secara dalam talian kan, e-form tu lah, dan mereka perlu mengisikan borang tu berdata semua dan cadangan atas kerja dia, apa mereka nak lakukan di tempat tu sendirilah. Memang ada di bawah program Rural, di bawah tabung bantuan seni. Okey. Cuma soalan Cik Binjai tadi nak memudahkan bagaimana jika tidak menggunakan borang secara elektronik kan. Jadi mungkin boleh diusahakan juga kita buat secara hybrid dua Satu secara dalam talian untuk mereka yang jauh ada di pedalaman. Kita faham mereka yang di pedalaman ni dari segi celik IT dia mungkin agak kurang. Itu kami amat faham tu. Dan satu lagi borang secara isilah kan. Mungkin lepas ni insya-Allah saya cadangkan kepada bahagian pendanaan itu di bawah bahagian di bawah pembangunan sendiri. Kita boleh cadangkan diadakan dua sistem, satu secara dalam talian, satu lagi secara isi borang secara konvensional lah, secara lama kan. Terima kasih atas cadangan Cik Binjai itu. Soalan kedua silakan antara daripada. Okey, terima kasih saudara Binjai. Okay. Saya nak jawab lah ya. Jawab yang untuk yang geran saya tolong jawab sebab saya ahli lembaga ya. Lama juga saya pernah bagian audit juga di bagian Balai Seni Negara. So yang itu di luar bandar ni kita maklum ya, usaha untuk ke luar bandar tu agak susah. So kita perlu juga selain daripada usaha balai, kita juga perlu ada usaha daripada rakan-rakan kolektif artis di Sabah untuk memaklumkanlah kepada Balai Seni Negara bahawa di luar bandar ni tak ada internet dan sebagainya, dan orang ni memang pelukis bagus, perlu dibantu. Sebetulnya benda-benda begini perlu membantu sebab Balai Seni Negara dia tidak dapat maklumat yang seperti ini. Jadi kita perlu bantu jugalah. Yang kedua, YAE itu kita mohon wakilah
kepada saudara Faizal untuk dicadangkan kepada pihak pengurusan dan juga ahli lembaga Balai Seni Negara jika sekiranya dipertimbangkan projek YAE sama ada di Sabah ataupun di Sarawak. Itu sangat penting. Okey, yang seterusnya saya nak jawab berkaitan dengan dalam keadaan pandemik macam mana artis how to the artist to promote their artwork in this era pandemic COVID-19. Ini bercerita tentang bukan only in Malaysia but it is around the world this pandemic. So mungkin artis terkesan, mungkin pembeli pun terkesan, kolektor pun terkesan juga. Jadi kita ada usaha jugalah, ada usaha. Untuk makluman masa COVID pun, masa this era pandemic COVID-19, saya pun dapat juga berjual karya dengan bagus menggunakan medium online. Jadi dalam masa yang sama, artis is not only just making the artwork. In the same time juga they can have a knowledge in IT so on, even interactive web, something like that. They promote their artwork. Jadi susah nak menjawab soalan tu sebab dia lebih bersifat individu. Tapi bagi saya, this is the good way to promote your artwork. It's not only in Malaysia, even by physical, face to face you promote your artwork. It's only in Sabah or in Malaysia. But if you're doing by online, di around the world, orang akan lihat benda tu. Jadi saya rasa cara tu bagus dan perlu diperkasakan. Saudara Binjai, terima kasih. Kita persilakan Datuk Lena Adin Burhan, Ketua Gabungan 1 untuk dengan soalan. Terima kasih Datuk Musi. Terima kasih Datuk. Okay. The mic shy one. Yes. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pengurusi, nampaknya di bahagian ujung saya nampak tajuk itu tepat. Tajuk seni tanpa kontemporari Sabah apabila Dr. Zami memaparkan slide-slide beliau dan bagaimana penterjemahan the indigenous element ataupun the local element itu dapat dibawa ke dalam kerangka yang lebih kontemporer. Cuba kepada Helen dan Naomi, apakah beliau boleh memaparkan visual seperti itu supaya dapat saya menangkap makna-makna di sebalik kerja-kerja selama 20 tahun dan 10 tahun menetap di Sabah. May I translate? Naomi, can you please, do you have any slide to show to us so that I can visualize what you have done for the last 20 years in Sabah? And Helen, do you have any slide so that I can visualize the various artwork that you have done for the last 10 years in Sabah? Thank you very much. Terima kasih. Boleh buka internet, boleh tengok internet. Okay. Kalau ada online, sebenarnya Instagram. Just is there your article? Maybe in online. I think I see you in Instagram, something like that. Dalam enggak. Sebentar. Now I have to turn it on again. I turned it off because We need a hotspot. Ada wifi. Hotel mesti ada. the pictures I sent to you, do we have them in Word file? Ada.
Ambil, nak buka ni. Buka, dia nak buka buat Instagram. Dia nak Instagram. Yeah, Please. Hello? This is my Instagram, this is my portfolio, it's everything I've done, even I include my university time artwork. The recent one, I'm doing a lot of batik, which I really influenced by staying here. There's sometimes I participate on the art event, so I also put everything is here, so you can also take it. Yes. Baju. Baju tu. The batik I'm interested now is I want to incorporate with the young people because I don't know, somehow batik has a image of for old people. I don't know why. So I want to include the pop art into batik motif. This one is Japanese. My artist in Japan invited me to exhibition, group exhibition. The one is When I saw your work, one of very interesting way to see is your subject matter from the Tanggiling, you know. Yes, This one. But can you elaborate about this word? Tanggiling, what? yes, my basis of Sabah art, Sabah influence is the nature, and especially leaves and pangolin. Yes, the pangolin, the animal I never see in Japan. First time in my life that is beautifully geometrical shape, a line on its body, and also they only eat ants, termites, very exclusive, which make me think of it's a dragon, living a dragon. And yes, it's my ideal animal to make it into art. Very influenced by it. There's so many words. But actually, what material that you use in Nomi? Is it the fabric or what? You mean the batik? Yeah. I mean the sculptures, kan? Sculpture. What material that you use? Clothes, anything. You just go to near the Sagama, and that's the place for me. It's like a Disneyland. I feel so excited for anything. Okay. This one is from paper, right? This one, the blue one. No, that one also fabric. Fabric, so yeah. I put something a little bit fabric. This one is like origami, right? That one to see my balance. How do I arrange? Oh, I have a shark. Yes, that one is a hammerhead shark. Yeah. These are the one. If you see my art with the shark, when the time there's a lot of illegal poaching, shark poaching last time, maybe 2016. Yes. This one is a butterfly. Yes. Yeah. So composition is very important in your work, right? You need to compose your works. Maybe on wall or on the pedestal. This one is what? This one is a batik or what? This is a computer. I use Photoshop to do. So yeah, when I was trained in school, I was taught that artists should explore a lot of things. Don't limit yourself to just one thing, but try everything and see what can suit you. Yes. What you like. You have to find yourself. So This one is drawing for the Tanggiling, right? Yes. The one I donated to Tanggiling researcher. So most of my artwork relate with Tanggiling. Yes. Very sad to say, no buyer. It's very difficult to find. But people remember
And when I meet researcher, conservation activists, Yeah. I'll just contribute my output to them. You also paint terenggiling with on clothes on the. Yes. That's Mr. Rothman posting Quran. This is a sample. Okay, you learn with the batik master. Right? Model. Okay, so many works, eh? So actually you can go to Nomi Instagram, Nomi Kato Arts, and when we try to look Helen works, eh? It's not as okay. So my website is more okay. It's Helen Dutch Art. Lepas ni dia boleh buat batik barat Buddha. Oh ya. Dr. Jim, boleh kita ambil ini ke contoh baju? Living. Okay, got it. Oh, yeah, Instagram. Yes, I do. Yes, I do. But it's not okay, if you want that. I can make for you. I never touch, but I don't know. I just know. I did that one. But then underscore Dutch underscore. Because I'm doing already Yeah, yes, that's me. First of all, I'm not as spiritual as Naomi, but that's maybe because I'm almost 20 years older, so I'm a little bit more traditional. But I like to make sculptures, which I make from old materials I find, newspapers, little straws, whatever I can find. Well, the cats are from family, sorry, I had to do them in between. Very interesting, the sculpture itself, actually what material you use in sculpture? Mostly paper. Paper, right? Oh, right. But also, like, I don't know if there's any there. It's not a sculpture from the fish, right? Yes. With the spiky fish, I use old straws. I even use old golf balls I find for the eyes. Yeah. So I'm like a hoarder. At my little studio, I have all these big bottles with all kind of stuff. Here you can see how I did do on the left side below.
You Yeah. see the spikies? I start with, oh, there you see them. Now I start doing that with newspaper and plastic. So I try to use as much what I can find. It's very interesting, the fish Yes. one. Yes, and this is my passion, making these kind of things. Yeah. But to be honest, the paintings are paying the bills because people rather buy paintings than sculptures. Somehow, Sabah is not yet. This one is model, right? The right side one. Okay. It's a cat sculpture. You paint on it, right? And yes, after I finish another painting, yes. Okay. And I love colors, but I think you can see that. Baik. Okey, nanti siapa-siapa yang berminat untuk lihat lebih mendalam lagi tentang karya-karya Helen boleh ke Instagram beliau Helen_dash_art. Terima kasih atas soalan Datuk Abdul Mohan. Ada lagi soalan daripada hadirin yang hadir dalam Dewan kita ini? Kita buka. Kita ada lagi dalam 10 minit lagi, 10 minit lagi sebelum kita buka pukul 11. Okey. Kalau tak ada, okey, saya boleh simpulkanlah untuk kita punya forum pada pagi ini. Kita lihat seni contemporary di Sabah ni mempunyai masa depan yang cerah berdasarkan bantuan-bantuan luar yang masuk, yang terkini itu daripada korporat daripada M-Bank Sekitar Sekitar Zaman Hashim yang telah melabur juta di IMS sendiri kan. Dan kita harap selepas ini ada banyak lagi korporat-korporat yang datang untuk membantu meningkatkan lagi pembangunan seni contemporary di Sabah kan. Mana kita nak lihat seni lukis dan seni contemporary ni dia tak hanya berpusat di bandar-bandar besar seperti di Kuala Lumpur sahaja ataupun di Pulau Pinang. Dia boleh sebab pengkarya tu boleh berkarya di mana-mana sahaja walaupun di cerak untuk curug mana pun dia boleh menghasilkan ataupun berkreatif. Maknanya kreativiti tu dia tak perlu tunggu kita berada di bandar-bandar besar ataupun kita dengan kemudahan-kemudahan yang prestige kita di luar bandar seperti yang terlihat pelanggan oleh panel kita macam Dr. Zaimi dan panel-panel lain. Boleh, mereka ni walaupun Helen dan Nomi ni walaupun mereka ni orang kata orang luar Sabah, mereka memilih Sabah sebagai tempat untuk mereka berkreativiti. Maksudnya kreativiti tu dia tak perlu kita tunggu, dia akan lahir di mana saja asalkan ada usaha dan minat dan untuk kita memperjuangkanlah atau merealisasikannya. Sekian dulu untuk forum seni contemporary, masa depan seni contemporary di Sabah. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang hadir, itu penganjur kita bahasa dan dengan bersama Balai Kerajaan Sabah dan Morning Art Gallery. Saya serahkan kepada pemusi kita Encik Jasni majlis ni. Silakan Encik Jasni. Baiklah, yang berbahagia Datuk dan hadirin yang dihormati, demikian tadi sesi forum bertajuk Seni Tampak Kontemporari Sabah yang telah pun selesai diungkapkan oleh para ahli panel kita, iaitu Dr. Zaimi Sahibil. Terima kasih Dr. Kemudian Helen Dutch and Nomi Kato, thank you very much. Dan dikepelai oleh moderator kita Encik Faizal Siddiq. Berikan tepukan kepada semua hadirin dan semua ahli panel dari tuntas. Terima kasih. Dan sebagai penghargaan dan terima kasih kepada para pembicara kita, dipersilakan yang berbahagia Datuk Presiden Bahasa untuk menyampaikan cenderamata kepada semua pembicara. Silakan Datuk.
Baik, dipersilakan Dr. Zaimi Sahibil untuk menerima cenderamata dari Yang Berbahagia Datuk Jasmi Madlani, Presiden Bahasa. Helen Dutch. Next, Nomi Kato. Dan Encik Faizal Siddiq selaku moderator kita berbagi. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Jasmi Madlani atas penyampaian cenderamata sebentar tadi. Terima kasih Datuk. Yang Berbahagia Datuk dan hadirin, dengan itu berakhirlah ya sesi forum kita pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi kepada ahli-ahli panel kita dan juga Encik Faizal Siddiq yang telah pun mengemudikan sesi forum kita dengan cukup lancar pagi ini. Terima kasih. Dan dengan itu dipersilakan Yang Berbahagia Datuk dan semua peserta hadirin untuk menikmati jamuan makan tengah hari yang kita sediakan di ruang bawah hotel ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada jam 2 petang di tempat yang sama untuk sesi forum yang seterusnya berjudul Menterjemah Profesion dalam Karya ya. Jadi sambil menikmati jamuan makan tengah hari, tuan-tuan dan puan bolehlah ya berkunjung seketika di ruang luar sebelah ini untuk pameran dan juga jualan buku. Jadi tuan-tuan dan puan bolehlah mendapatkan buku-buku pilihan tuan-tuan masing-masing ya. Dan insyaAllah kita berjumpa jam 2 petang nanti. Setakat ini dahulu, terima kasih.